Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Salam pertemuan perkongsian maghrib dalam program Mutiara Madinah bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan Mutiara Madinah ini dapat menjadikan kita, mengingatkan kita kepada nostalgia kita ketika mana menziarahi Madinah, dapat menjadikan kita menghargai akan keadaan kita waktu ketika mana kita berada di Madinah kelak. Ini adalah bumi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana begitu banyak kelebihan tentang Madinah Al-Munawwarah ada dicerita dan diriwayatkan dalam riwayat hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Sebelum kita bermula, seperti biasa, apa kata kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan ini adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Saya nampak diorang komen ada Yaya Lia, Nurjahan Karamdad, Kak Kati Khairuddin, Zainah Nina Abdullah, Bazid Aziz, Ana Sukaimi, Kak Aminah Hitam, Neti Dahlia, Kak Suria Pagi, Kak Saniyah, Nyimah Muharan, Izzi Aish, Ana Hana, Kak Zaliha, kemudian Ana Sukaimi dan juga Kak Zaliha Kamaruddin. Ahlan kepada semua, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas serta tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai beroleh manfaat daripada program perkongsian Mutiara Madinah siri yang ke-7 pada malam ini. Kelebihan Madinah yang ke berapa? Saya pun dah lost count dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ke-18. Adakah betul yang ke-18? Siapa yang ada catat? Siapa yang ingat? Lalu seingat saya adalah yang ke-18. Ahlan Kak Nurizita Rifim, Kak Latifah Dahlan, Nadiah Nawawi, Siti Zat Idris, Ummu Usama, Zamia Umma dan juga sahabat-sahabat yang lain. Kalau ada sahabat-sahabat yang catat, maka boleh bantu. Lalu kelebihan Madinah yang ke-18. Tak silap saya sebab saya tak ada catat dalam bentuk nombor. Lalu kelebihan Madinah yang ke-18 yang mana dalam hadis kita nampak tahharahallahu ta'ala, Allah menyucikan Madinah daripada apa? Minasyirik, daripada syirik. Lalu Madinah bersih daripada syirik, yang mana syaitan pun berputus asa untuk ada yang mensyirikkan Allah di bumi Madinah. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama. Maka antara kelebihan Madinah adalah ianya bersih daripada syirik. Ianya bersih pada waktu itu daripada penyembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ianya ada beberapa riwayat di sini. Antaranya adalah riwayat yang mana daripada Abbas bin Abdul Muttalib. Riwayat daripada Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhuma, pakcik Nabi. Daripada Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana kata Abbas, ini adalah hadis riwayat Abu Ya'la, Bazzar dan juga Tabrani.
hadis riwayat Abu Ya'la, Bazzar dan juga Tabrani. Yang mana kata Abbas bin Abdul Muttalib, apakah kata beliau? Kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Madinah. Kharajtu, kata Abbas, pakcik Nabi, aku telah keluar daripada Madinah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faltafata ilayya, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling ke arahku. Faqal, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, qad tahhara, telah membersihkan, menyucikan, hadhil qaryah, negeri ini, tempat ini, minasyirik, daripada syirik. Lalu sabda Nabi SAW, Allah menyucikan qaryah ini, Madinah ini, bumi ini daripada syirik. Ini adalah hadis riwayat Abu Ya'la, Bazzar dan juga Tabrani daripada Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Maka ini adalah kelebihan Madinah yang ke-18, ianya bersih daripada syirik. Moga berkekalan begitu. Moga Allah pelihara dan jaga Madinah daripada pada waktu itu perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah kelebihan Madinah yang ke-18, hadis riwayat Abbas bin Abdul Muttalib, yang mana dinukilkan dalam kitab Abu Ya'la, Bazzar dan juga Tabrani. Seterusnya, riwayat yang kedua adalah riwayat yang ada dalam Musnad Ahmad. Riwayat yang kedua tentang kelebihan yang sama, riwayat yang ada dalam Musnad Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitan, sesungguhnya syaitan, qad ayisa, telah berputus asa, ayyubada, daripada disembah, bi ardikum hadhi, pada negeri kamu ini. Maka sabda Nabi SAW, hadis riwayat Abu Hurairah yang ada dalam Musnad Ahmad, sesungguhnya syaitan berputus asa untuk disembah pada negeri kamu ini. Maksudnya syaitan takkan disembah di negeri Madinah Al-Munawwarah. Walakin qad radiya minkum bil muhaqqirat, akan tetapi syaitan pada waktu itu masih berharap yang mana kamu melakukan dosa-dosa yang kamu anggap remeh dan kecil, namun pada waktu itu menyembah syaitan, menyekutukan Allah, insya-Allah tidak akan berlaku di Madinah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kelebihan Madinah yang ke-18, yang mana kata para ulama daripada hadis ini, Allah Subhanahu wa taala pelihara Madinah daripada syirik dan juga daripada penyembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kelebihan Madinah yang ke-18. Sebab itu seronok kalaulah kita banyak kehidupan kita di Madinah. Sebab itu kalau kita lihat banyak para ulama yang mana mereka habiskan hujung usia mereka di Madinah Al-Munawwarah kerana kelebihan yang luar biasa, kerana dekat dengan apa dafan dan juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah kelebihan Madinah yang ke-18. Apakah kelebihan Madinah yang ke-19? Ianya tanahnya, tanah Madinah, turabul Madinah, tanah Madinah, syifa, adalah penyembuh min kulli da, daripada setiap penyakit. Ada riwayatnya yang kita akan baca sebentar lagi, namun di sini diletakkan tajuk turabul Madinah, tanah Madinah adalah penyembuh, syifa bagi setiap penyakit, yang mana ini adalah kelebihan Madinah yang ke-19. Lalu kelebihan Madinah yang ke-19. Lalu terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sharekan hadis dalam bentuk tulisan di ruangan komen. Maka antara kelebihan Madinah yang ke-19 adalah dijadikan tanahnya sebagai syifa, sebagai penyembuh daripada setiap penyakit. Apakah riwayatnya? Apakah dalilnya? Maka riwayat yang pertama
adalah riwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha yang mana ada dinukilkan dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim. Riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha yang mana ada dinukilkan dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim. Apakah riwayatnya? Lalu riwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha yang mana sesungguhnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana adalah apabila ishtaka mengadu al-insan mana-mana manusia asyai'a sesuatu minhu kepada Nabi. Lalu sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah ada mana-mana manusia datang mengadu kepada Nabi tentang penyakit mereka, au kanat bihi, ataupun ada pada seseorang itu qurhah, akan luka, maka waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengisyaratkan, akan meletakkan bi isba'ihi, jari baginda yang mulia, hakaza, begini. Apakah maksud begini? Maka perawi iaitu Sufyan rahimahullah, salah seorang perawi, dia meletakkan sabbabatah, jari telunjuknya, bil ardi, di atas tanah, summa rafa'aha, kemudian pada waktu itu diangkat. Lalu Nabi SAW, bila ada orang mengadu kepada Nabi SAW yang dia sakit, ataupun ada orang jumpa kepada Nabi yang pada waktu itu pada badannya ada luka, maka Nabi SAW akan meletakkan jari baginda, kata Sufyan perawi, meletakkan jari baginda di tanah, summa rafa'aha, kemudian Nabi angkat di tanah Madinah. Apa yang Nabi SAW baca? Bismillah, dengan nama Allah, turbatu ardina, tanah negeri kami iaitu Madinah, biriqati ba'dina, dengan air ludah salah sebahagian daripada kami, liyushfa, supaya sembuh, agar sembuh, bihi, dengannya, saqimuna, penyakit kami dan pesakit kami, biizni rabbina, dengan izin Tuhan kami. Maka ini yang Nabi SAW buat. Lalu ketika mana di Madinah ada orang yang sakit, nanti kita akan baca Nabi pernah ambil daripada Madinah bahagian mana. Tetapi kalaulah ada orang sakit, kita baca lagi sekali hadis tersebut daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apabila ada mana-mana manusia mengadu sakit kepada baginda, ataupun ada pada orang itu luka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengisyaratkan jari baginda. Mengisyaratkan bagaimana? Tak disebutkan secara jelas dalam hadis, tetapi perawi sendiri yang menerangkan. Nabi SAW akan mengambil jari telunjuk baginda, lalu baginda akan letakkan di atas tanah, dan kemudian Nabi SAW sebelum letak pada orang itu, Nabi akan baca Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Apakah doa yang Nabi baca sambil meletakkan tanah Madinah pada tempat sakit orang tersebut? Bismillah, dengan nama Allah, turbatu ardina, tanah negeri kami iaitu Madinah, biriqati ba'dina, dengan air liur sebahagian daripada kami, sebab air liur orang beriman itu adalah syifa, liyushfa bihi saqimuna, agar sembuh dengannya pesakit kami, biizni rabbina, dengan izin Tuhan kami. Maka ini adalah riwayat Aisyah yang ada dalam Bukhari dan Muslim. Seterusnya, riwayat yang seterusnya menukilkan daripada mana tanah itu diambil. Riwayat pertama umum, daripada mana-mana bahagian Madinah diambil tanah tersebut, dan pada waktu itu diletakkan pada tempat sakit dengan doa tersebut. Seterusnya, daripada hadis yang kedua, daripada Thabit bin Qais bin Shammas radhiyallahu taala anhu, daripada Thabit bin Qais bin Shammas radhiyallahu taala anhu, kata Thabit bin Qais bin Shammas, Thabit, tha alif bata, Thabit bin Qais, qaf yasin, Shammas, shin mim alif sin,
daripada Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang menziarahinya dalam keadaan dia sakit. Ini akhlak Nabi. Ini akhlak Nabi yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu menziarahi para sahabat baginda. Tawaduknya Nabi, akhlak baginda Nabi. Maka baginda datang menziarahi Thabit bin Qais bin Syammas dalam keadaan beliau sakit. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikshifil ba'sa, menghilanglah penyakit. Rabban nas, wahai Tuhan manusia. Maka Nabi bersabda begitu, ikshifil ba'sa, menghilanglah penyakit ataupun hilangkanlah penyakit, wahai Tuhan manusia, Rabban nas. Lalu seterusnya kata Thabit bin Qais bin Syammas, kemudian thumma akhadha, kemudian baginda mengambil turaban, tanah, min Buthan, daripada lembah Buthan, bataha alif nun, Buthan, daripada lembah Buthan. Nabi ambil tanah daripada lembah Buthan, faja'alahu, maka Nabi letakkan tanah tersebut fi qadhin, pada satu bekas. Nabi ambil tanah daripada wadi Buthan, daripada lembah Buthan, Nabi baginda letakkan pada satu bekas. Thumma nafatha alaihi bima, kemudian Nabi SAW meniup pada bekas yang Nabi isi air tersebut. Lalu tanah, daripada tanah Buthan, kemudian baginda mengisi air, baginda tiup pada air tersebut, wasabbahu alaih, dan baginda curahkan kepada orang yang sakit tadi. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai dan juga Ibnu Hibban. Maka ini adalah dua riwayat. Riwayat Aisyah yang mana menyebutkan daripada mana-mana tanah Madinah, riwayat Thabit bin Qais, riwayat Aisyah daripada Bukhari dan Muslim, riwayat Thabit bin Qais daripada Nasai, Abu Daud dan juga Ibnu Hibban daripada Thabit bin Qais yang mana baginda ambil daripada lembah Buthan, daripada wadi Buthan. Adakah sahabat pernah pergi wadi Buthan? Jarang orang pergi. Tetapi sebenarnya ianya ada sejarah yang tersendiri tentang wadi Buthan. Ada beberapa lembah yang sebenarnya ada disebut dalam hadis, seperti mana wadi Aqiq dan juga wadi Buthan. Ini semua selalunya kita jarang pergi, sebab kita banyak berada di kawasan sekitar Masjid Nabawi. Tetapi ada sejarah-sejarah yang tersendiri. Maka daripada sini dua riwayat, yang mana daripada dua riwayat ini sabitlah akan kelebihan Madinah yang ke-19. Tanah Madinah adalah syifa, yang mana Nabi SAW pada waktu itu sebut, dan Nabi mengambil tanah Madinah untuk mengubat orang-orang yang sakit daripada para sahabat baginda Nabi SAW. Lalu Buthan, bataha alif nun, ataupun ejaannya BUTHAN, Buthan, lembah Buthan. Dan ada beberapa lembah yang lain yang mana disebutkan dalam hadis, ada lembah Aqiq dan juga lain-lain. InsyaAllah nanti kita akan kongsikan kemudian. Lalu ini dua riwayat, Thabit bin Qais bin Syammas dan juga Aisyah, yang mana daripada sini datanglah kelebihan Madinah yang ke-19, bahawa tanah Madinah adalah syifa. Cumanya bila kita amalkan itu, kita kena yakin dan percaya dengan doa-doa dan juga amalan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah kelebihan Madinah yang ke-19. Kelebihan Madinah yang ke-20. Apakah kelebihan Madinah yang ke-20? Kelebihan Madinah Al-Munawwarah yang ke-20. Lalu hari ini kelebihan yang ke-18 yang kita baca, Allah bersihkan, Allah sucikan Madinah daripada syirik. Kelebihan Madinah yang ke-19, tanahnya adalah syifa, penyembuh bagi penyakit. Kelebihan Madinah yang ke-20 daripada hadis-hadis Nabi SAW adalah tahrimus said, diharamkan untuk memburu binatang di Madinah, dan juga diharamkan untuk memotong dan juga mencabut daun-daunnya. Lalu haram pada waktu itu untuk memburu
sama seperti di Mekah, dan juga pada waktu itu haram, pada waktu itu untuk mencabut ataupun memotong pokok. Lalu ini adalah kelebihan Madinah Al-Munawwarah. Lalu apakah riwayat-riwayatnya? Ada beberapa riwayat di sini. Lalu sebab itu antara kelebihan Madinah Al-Munawwarah yang ke-20, baginda Nabi SAW telah mengharamkan untuk memburu padanya. Nabi juga mengharamkan untuk menakut-nakutkan binatang buruan padanya. Nabi juga mengharamkan untuk memotong pokoknya dan juga mencabut akan pokok-pokok yang ada padanya. Ini adalah kelebihan Madinah yang ke-20. Kerana ianya adalah tanah haram, sama seperti mana Mekah Al-Mukarramah yang dilarang untuk memburu dan juga mencabut pokok-pokoknya. Maka hadis ini adalah hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang terkenal, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Dalam kitab Riyadhus Salihin kita pernah baca kisahnya, yang mana dah beberapa hari kita tak berkesempatan untuk berkongsi ilmu di platform kitab Riyadhus Salihin. Maka daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi SAW bersabda, "Inni uharrim, sesungguhnya aku menjadikan haram." Menjadikan haram. Apakah dia Nabi menjadikan haram? Maksudnya menjadikan tanah haram. Ma baina labatayil Madinah, di antara dua labah, dua gunung, dua bukit di Madinah. Apakah bukit tersebut? Ada diterangkan dalam riwayat yang lain. Maka sabda Nabi, tempat yang berada di Madinah di antara dua bukit ini, ianya adalah tanah haram. Maka apakah yang tak boleh buat padanya? Sabda Nabi SAW, an yuqta'a idaha, pada waktu itu untuk mencabut pohonnya dan pokoknya, au yuqtal saiduha, ataupun memburu dan membunuh binatangnya. Hadis riwayat Muslim. Maka daripada riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas yang ada dalam riwayat Muslim ini, yang mana Nabi SAW menjadikan tempat di antara dua bukit Madinah sebagai tanah haram, tanah suci, tanah mulia, maka sabda Nabi SAW, maka pada waktu itu tidak boleh padanya untuk mencabut pohon-pohonnya, dan juga pada waktu itu untuk memburu binatang buruannya. Ini adalah kelebihan Madinah yang ke-20. Maka pada waktu itu riwayat yang sama juga ada dalam Musnad Ahmad dan juga dalam riwayat Abu Daud. Seterusnya kita baca lagi satu riwayat mengenai tajuk yang sama daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuhtala khalaha, tidak akan dicabut akan pohon-pohonnya. Faman fa'ala dhalik, barang siapa yang melakukan yang demikian. Maka Nabi SAW pada waktu itu tidak membenarkan pohon-pohon Madinah dicabut. Faman fa'ala dhalik, sabda Nabi SAW, barang siapa yang mencabut pohon-pohon Madinah, pokok-pokok Madinah, fa'alaihi, maka ke atasnya laknatullah, laknat Allah, wal malaikah, dan para malaikat, wan nasi ajma'in, dan manusia keseluruhannya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Maka daripada sini kita nampak bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita pantang larang ketika mana berada di Madinah. Maka patut kita mengambil berat tentang pantang larang di bumi Madinah, kerana Madinah juga adalah tanah haram. Walaupun tidak ada padanya dam seperti mana Mekah, tetapi pada waktu itu ianya adalah tanah haram, seperti mana Mekah juga adalah tanah haram, iaitu tanah yang mulia. Maka ini adalah kelebihan Madinah yang ke-20. Kelebihan Madinah yang ke-20. Kelebihan Madinah yang ke-21. Apakah kelebihan Madinah yang ke-21? Lalu tadi untuk diharamkan pada waktu itu untuk mencabut pohonnya, pada waktu itu untuk memburu binatang buruannya. Maka itu kita telah bawakan dua hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas riwayat Imam Muslim, dan juga daripada Anas bin Malik riwayat Bukhari dan juga Muslim. Kelebihan Madinah yang ke-21,
Apakah kelebihan Madinah yang ke-21? Adalah berkenaan tentang penduduk-penduduk Madinah. Lalu selama ini 20 kelebihan adalah berkaitan tentang bumi Madinah. Tentang bumi Madinah. Apakah pula kelebihan tentang penduduk Madinah? Maka sebab itu termasuk juga dalam kelebihan Madinah yang ke-21, yang mana di sini diletakkan tajuk Ayatul Iman, tanda orang yang beriman. Sabda Nabi, Hubbul Ansar, orang yang mencintai orang Ansar, penduduk asal Madinah. Wa ayatun nifaq, dan tanda seseorang itu nifaq, munafik, adalah bughduhum, membenci akan orang-orang Ansar, penduduk asal Madinah. Sebab itu disebutkan di sini, dan di antara cintanya Nabi SAW kepada orang Ansar, dan betapa baginda memuliakan yang amat orang-orang Ansar, Nabi menjadikan mencintai orang Ansar sebagai tanda iman, dan membenci orang Ansar sebagai tanda nifaq. Apakah dalilnya? Dalilnya adalah riwayat Anas bin Malik dalam Bukhari dan Muslim, riwayat Anas bin Malik. Maka ini adalah kelebihan Madinah yang ke-21, yang mana penghuninya pun tanda kita mencintai penghuni Madinah, orang-orang Ansar, maka itu adalah tanda apa? Tanda iman. Membenci orang Ansar itu adalah tanda nifaq. Maka daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul iman, tanda iman. Apakah tanda iman? Hubbul ansar, mencintai orang-orang Ansar. Wa ayatun nifaq, dan tanda munafik, bughdul ansar, membenci orang-orang Ansar. Maka ini adalah riwayat pertama Bukhari dan Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, menceritakan tentang kelebihan. Tadi 20 yang kita baca ini kelebihan tempat Madinah. Ini adalah kelebihan penghuni dan penduduk Madinah, iaitu orang-orang Ansar. Ini riwayat pertama Bukhari dan Muslim daripada Anas bin Malik. Riwayat yang kedua adalah riwayat Imam Muslim sahaja daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Riwayat Imam Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Riwayat Imam Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yubghadul ansaru, tidaklah membenci orang-orang Ansar, rajulun, mana-mana orang, yu'minu billah, yang benar-benar beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan juga beriman kepada hari akhirat. Lalu sabda Nabi, orang yang benar-benar beriman, mereka tidak akan membenci orang Ansar. Maka ini adalah riwayat Abu Sa'id Al-Khudri yang ada dalam riwayat Imam Muslim, menunjukkan kelebihan penghuni Madinah kerana mereka telah berkorban segala-galanya untuk baginda Rasulullah. Mereka bersama dengan Nabi pada setiap keadaan, pada waktu sukar, pada waktu susah, apatah lagi pada waktu senang. Mereka menjaga Nabi lebih daripada diri mereka sendiri. Maka sebab itu Nabi SAW sangat mencintai Madinah, bahkan juga penghuni dan penduduk-penduduk Madinah. Ini adalah riwayat Imam Muslim. Lalu sebab itulah kita nampak di sini bagaimana kita patut mencintai Madinah, mencintai orang-orang Ansar, penduduk Madinah. Moga-moga kita dapat dijemput lagi ke sana berkali-kali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti di sini insya-Allah. Kita akan sambung pada kelebihan Madinah yang ke-22. Kelebihan Madinah yang ke-22 insya-Allah esok. Moga-moga bermanfaat. Terima kasih semua. Kita jumpa pada pertemuan yang lain. Kepada yang kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram Kuliah UMAR Kuliah Ummah Aziz. Banyak perkongsian juga kita kongsikan di sana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.